Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Boruto chapter 69. Yang mana kita dapat tengok untuk dalam chapter lepas, akhirnya Uchiha Sasuke telah pun kembali semula selepas dah beberapa chapter Sasuke tak muncul dalam manga Boruto. Malah bukan takat Sasuke je, Mitsuki dengan Sarada pun telah muncul kembali selepas telah berlakunya satu insiden yang cukup besar, iaitu pertarungan di antara Code, Kawaki dan juga Boruto. Cumanya tak ramai yang tahu keadaan sebenar apa yang telah berlaku dekat sana, terutamanya tentang Kawaki telah membunuh Boruto. Apa yang Mitsuki dengan Sarada tahu hanyalah Code yang telah cuba untuk membunuh Boruto, tapi cerita yang sebenar apa yang telah berlaku dekat sana memang totally dirahsiakan. Sebelum kita sambung live video, aku nak bagi tahu ni, korang pernah dengar tak pasal Stylo? Diorang ni famous tau. Kalau korang tak pernah dengar, ni aku bagi tahu. Diorang ni merupakan penjual baju-baju yang stylo, cantik, dan diorang juga boleh buat hoodie. Sekarang ni diorang ada keluarkan baju nakama yang diinspirasikan dari anime One Piece. Ada 5 design, iaitu design pirate, swordsman, sniper, navigator dan juga cook. Kesemua desain baju yang orang buat ni memang cantik gila. Korang boleh tengok sendiri lah. Aku memang minat gila ala-ala anime, Jepun dengan cyberpunk. Dan apa yang lagi menarik, sekarang ni untuk baju nakama tu ada promo 10% tau, sehingga 26 hari bulan 4 kalau korang gunakan kod Faiz di studio. Jadi tunggu apa lagi guys, raya pun dah nak dekat. Kalau korang nak bergaya dan stylo dengan baju yang korang pakai, korang boleh order baju-baju dekat Stylo. Jangan lepaskan peluang selagi promo masih berjalan. Link semua aku ada letak dalam description, okey? Okey, dah settle. Jom kita sambung lain video balik. Malah apa yang paling mengejutkan, di hujung chapter 68 kita dapat tengok Code telah pun muncul dekat tempat Amado bertujuan untuk mematikan limites kekuatan beliau. Dan Code bukannya bersendirian tau, Ida juga turut telah muncul kat sana. So untuk dalam chapter kali ni kita akan dapat tengok lah situasi semasa apa yang akan berlaku dekat sana, dan adakah akan berlakunya pertarungan second round dekat desa Konoha, ataupun adakah Code berjaya untuk mematikan limites kekuatan beliau. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 69 yang bertajuk Captive ataupun bermaksud tawanan. Dan dekat dalam cover page chapter kali ni ada gambar Delta yang merupakan sekutu baru untuk desa Konoha. Chapter ni bermula dengan situasi selepas Eda telah muncul dekat sana. Jadi reaksi Amado waktu ni memang terkejut gila lah melihat Eda masih lagi hidup, sampaikan dia mengigil ketakutan apabila Eda telah muncul dekat sana. Dan Eda pun cakaplah dekat Amado, "Hei, tak kejelas sangat. Reaksi kau ni tak pernah berubah pun. Reaksi kau tetap sama bodoh macam sebelum ni. Tapi aku tak boleh nak salahkan kau pun." Dan dalam masa yang sama, Shikamaru pun peliklah melihat Amado. Dia tertanya, kenapa tiba-tiba Amado jadi lain? Siapa budak perempuan ni? Lalu tak lama lepas tu pun Delta yang merupakan sekutu baru untuk desa Konoha pun dia tak tunggu apalah. Bila dah ada musuh muncul kat sana, dia pun nak serang lah Ida. Tapi sewaktu Delta baru je nak serang Ida, tiba-tiba dia terhenti. Dia tak dapat nak teruskan untuk menyerang Ida. Jadi Shikamaru pun pelik lah, apa sebenarnya yang sedang berlaku ni? Dan Ida pun cakap dekat Delta, "Delta, awak turunkan kaki awak, okey? Saya boleh nampak sependa awak tu. Tak sopan tau kalau orang tengok bila anak dara buat macam ni. Turunkan satu lagi kaki tu, okey? Budak baik." So disebabkan Ida dah suruh Delta untuk turunkan kaki dia, apa yang paling mengejutkan kat sini, Delta ikut je apa yang telah dikatakan oleh Ida. Dan dia pun telah melepaskan kod dari serangan dia. Jadi disebabkan benda ni, lagilah membuatkan Shikamaru jam tau. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apa yang Delta tengah buat? Dan Delta sendiri pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Kenapa dia ikut apa yang telah dikatakan oleh Ida? Jadi tak lama lepas tu pun Shikamaru tak tunggu apalah. Keadaan pun dah semakin tak terkawal. Dia terus je berhubung dengan Ino dan meminta backup secepat yang mungkin. So sekarang ni babak berubah pula situasi dekat tempat Sasuke dan juga Boruto. Yang mana Sasuke telah meminta maaf dekat Boruto disebabkan dia tak ada sewaktu Boruto memerlukan dia. Kalau ikutkan Sasuke dah berjanji dekat Boruto, kalaulah Momoshiki berjaya untuk mengawal tubuh Boruto lagi, Sasuke sebagai guru untuk Boruto, dialah yang akan bertanggungjawab untuk malam Momoshiki dari mengganas. Tapi malahnya Sasuke tak ada pun dekat sana sewaktu berlakunya pertarungan. Malah Sasuke rasa bersalah sebabnya Kawaki pula yang kena ambil peranan yang cukup menyakitkan tu untuk membunuh Boruto. Bagi Sasuke, dia tak naklah semua orang benci dekat Kawaki. Dia rasa dialah orang yang paling layak untuk terima semua tu. Dan Sasuke cakap lagi, tak ramai yang tahu apa sebenarnya yang telah berlaku dekat tempat kejadian, dan ni adalah yang terbaik
baik. Sebab ada juga yang tak suka dan tak bersetuju bila Kawaki berada dekat Konoha. Lalu Boruto pun balas lah, tapi aku sendiri yang minta Kawaki untuk buat macam tu. Aku yang suruh dia untuk membunuh aku. Korang tak boleh nak salahkan semuanya dekat dia. Tapi Sasuke jawab, sesiapa yang membunuh anak Hokage, tak kisahlah dalam keadaan macam mana sekalipun, dia sengaja ke tak sengaja, benda itu merupakan satu jenayah yang cukup besar. Itu adalah fakta. Dan aku tak boleh nak tolong apa-apa dengan benda tu. Cumanya Boruto tetap cuba untuk mempertahankan Kawaki. Lagi-lagi Boruto hidup je lagi. Dan Kawaki seorang je yang Boruto boleh harapkan untuk buat benda tu. Sebab kita orang saling memahami antara satu sama lain. Kita orang ni merupakan brother, naik dan turun bersama. Lalu tak lama lepas tu pun Boruto nak pulangkanlah balik headband kepunyaan Sasuke semula. Tapi disebabkan Boruto cakap headband Sasuke ni banyak membantu dia dan bagi dia semangat, so Sasuke pun bagilah headband itu dekat Boruto. Kiranya tu sebagai hadiah Sasuke untuk Boruto. Jadi Boruto pun happy lah bila dia dapat headband kepunyaan Sasuke kan. Sampaikan dia cakap, ni merupakan hadiah yang paling terbaik yang pernah aku dapat seumur hidup aku. Dan Boruto pun pakailah headband tersebut. Tapi secara tiba-tiba Sasuke ada cakap, mungkin lepas ni akulah orang yang akan selesaikan semua ni. Akulah orang yang bertanggungjawab untuk buat semua ni. Dalam masa yang sama, tak jauh dari tempat Boruto dan Sasuke, Mitsuki dengan Sarada sedang melihat Boruto dengan Sasuke dari jauh. Dan diorang pun macam tertanyalah apa yang diorang sedang borakkan tu. Lalu Mitsuki bercakap, aku rasa kalaulah Boruto terkorban, Sasuke mesti akan rasa bersalah sangat disebabkan dia adalah guru untuk Boruto. Malah aku sendiri tak dapat nak bayangkan kalau Boruto terkorban, apa yang aku akan buat dekat orang yang telah membunuh Boruto. So dekat sini kita dah dapat hint kenapa diorang merahsiakan Kawaki telah cuba untuk membunuh Boruto. Sebab kita tahu pasti ramai yang akan membenci Kawaki kalau diorang dapat tahu Kawaki cuba untuk membunuh Boruto walaupun bersebab. Lepas tu Sarada pun cakap lah, dia memang terkejut sangat dengan apa yang telah berlaku. Tapi dalam masa yang sama dia lega sebab Boruto terselamat. Cumanya jauh dalam lubuk hati Sarada rasa geram sangat. Dia rasa macam nak marah disebabkan dia rasa diorang ni tak boleh nak diharapkan ke? Kalau boleh dia nak sangat tolong Boruto. Dan mungkin sebabkan itulah dia rasa geram sangat. Disebabkan diorang ni macam tak berguna. Diorang tak boleh nak tolong member diorang bila member diorang dalam kesusahan. Dan tiba-tiba Mitsuki pun cakap lah, ke sebab kau sukakan Boruto? Jadi bila Mitsuki dah cakap macam tu, Sarada pun apa lagi, dia pun malu-malu kucing lah. Gelabah tak tentu pasal, muka terus merah. Member menyakap macam tu kan, memang segai lah. Dan Sarada pun balas, hey, kau cakap apa ni Mitsuki? Tak ada maknanya aku suka dekat Boruto. Aku cakap macam ni tak ada kaitan langsung pun dengan benda ni. Dan di hujung perbualan diorang, Mitsuki pun cakap lah, kita kena jadi lebih kuat. Kalau kita nak berhadapan dengan musuh yang sekuat Otsutsuki, kita perlukan kekuatan dan juga tekad. Dan Sarada pun bersetuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Mitsuki. So sekarang ni babak beralih pula dekat tempat Kawaki, Sumire dan juga Naruto, yang mana Kawaki dah mula sedarkan diri. Dan momen Kawaki sedarkan diri ni memang sebiji gila dengan momen sewaktu pertama kali Kawaki berjumpa dengan Naruto. Jadi bila Kawaki dah mula sedarkan diri, Naruto pun suruhlah Sumire untuk bagi diorang ruang nak berborak. Tapi Kawaki tak relax tau. Naruto baru je nak berahsiakan pasal hal ni dari orang ramai, tiba-tiba Sumire pun tak sempat nak keluar dari bilik itu. Kawaki terus dia cakap, kau tak marah ke sebab aku dah bunuh Boruto? Dan Naruto pun balas, kau jangan risau, Boruto terselamat disebabkan kekuatan karma dia. Benda ni panjang sangat kalau nak aku ceritakan, tapi apa yang penting Boruto masih lagi hidup. Dan Sumire pun terkejut lah bila dia dapat tahu yang Kawaki cuba untuk membunuh Boruto. Cumanya Naruto cakap, kalau tak disebabkan kau, berkemungkinan kita orang semua akan terkorban dekat sana. Aku tak cakap macam ni hanya disebabkan Boruto terselamat, tapi aku bersyukur sangat. Dan Boruto pun rasanya sama juga. Tapi tak kisahlah apa-apa pun, macam apa yang aku pernah cakap dulu, kau adalah orang sini. Kau adalah orang Konoha, bukannya tempat lain. Semua orang dekat desa Konoha adalah keluarga aku, termasuklah dengan kau sekali. Dan tiba-tiba, tak lama lepas tu, Ino telah berhubung dengan Naruto dan Sasuke. Ino pun cakaplah dekat dorang yang musuh telah muncul dekat tempat Mado. Jadi Sasuke pun tak tunggu apalah, dia terus dia mengajak Boruto untuk pergi dekat tempat kejadian. Dan Naruto pun sama juga, dia terus dia nak bergegas ke tempat Mado. Dan dia cakap dekat Kawaki dengan Sumire yang dia lupa dia ada hal penting nak kena uruskan. Tapi at the same time kelihatan Kawaki sedang melihat karma dia. Dan dekat mata Kawaki telah munculnya dojutsu milik Shiki. So sekarang ni kita berbalik semula dekat tempat Mado dengan yang lain. Kita nak tahulah apakah nasib diorang semua, apa yang
sedang berlaku dekat sana. Waktu ni Shikamaru telah cuba untuk menahan Code dengan Eda menggunakan jutsu bayang dia. Dan Eda pun kagumlah melihat jutsu Shikamaru. Tapi dalam masa yang sama, Shikamaru masih lagi rasa pelik. Kenapa dia rasa macam lain macam je ni? Dia rasa macam kepala dia sakit sangat. Adakah ni hanya imajinasi dia ataupun dia dah mula rasa macam nak demam, dia dapat penyakit yang pelik ke apa kan? Dan kelihatan Delta pun sama juga. Dia dah mula tak boleh nak bergerak. Dia macam terkaku dekat situ dan dia dah hilang semangat untuk bertarung. Bukan takat diorang berdua je, malah Amado sendiri pun seakan terkena benda yang sama. Dan dekat sini dah memang confirm yang Amado tak ada pertalian langsung dengan Eda. Dia hanyalah pencipta untuk Eda. Eda bukanlah anak Amado yang dikatakan telah korban 12 tahun yang lalu. Disebabkan kenapa aku cakap macam tu? Sebabnya refer dalam chapter-chapter sebelum ni, Eda pernah menjelaskan macam mana kekuatan dia berfungsi. Yang mana kekuatan Eda hanya tak berkesan terhadap orang yang mempunyai pertalian darah dengan Eda ataupun bermaksud keluarga Eda dan juga Otsutsuki. So dekat sini dah memang terjawab yang Amado dengan Eda tak mempunyai pertalian darah. Tak kisahlah kalau laki ke perempuan ke, lepas tu laki nak pura jadi perempuan ke, tetap akan terpikat dengan Eda. Jadi tak lama lepas tu pun Shikamaru terus dia suruh Ino untuk bagi dia berhubung dengan Amado melalui mind transmission. Dan Shikamaru pun terus je lah cakap dekat Amado, Amado, ni aku Shikamaru. Walau apa pun yang jadi, jangan kau berani nak ikut arahan diorang ke apa. Sekarang ni bagi tahu aku kekuatan apa yang sedang kita berhadapan sekarang dan bagi tahu aku juga cara untuk counter teknik ni. Lalu Amado pun explain lah dekat Shikamaru pasal Eda dan macam mana kekuatan Eda berfungsi. Yang mana buat masa sekarang ni memang totally Amado, Delta dan juga Shikamaru dah terperangkap dengan kemampuan Eda. Diorang dah memang tak boleh nak lepaskan diri lagi. Sekali kau dah terperangkap dalam penguasaan Eda, dah tak akan ada jalan keluar dah untuk teknik Eda. Dan kita hanya boleh terlepas dari kemampuan Eda bila Eda dah mati je. So teknik yang Eda ada ni memang aku boleh katakan OP teruk mat. Sampaikan kita boleh tengok Delta sekarang ni dah tergila-gila dekat si Eda tu. Dia macam orang yang dah tak keruan, ibarat macam dah kena pukau dan angaukan sangat dekat Eda. Sedangkan Delta ni merupakan cyborg perempuan, tapi dia tetap kena efek juga dengan kemampuan Eda. So lepas dia Shikamaru dah tahu cara nak keluar dari penguasaan Eda hanya dengan cara membunuh Eda je, dia pun cubalah nak menyerang Eda menggunakan kunai. Tapi Amado dah bagi warning awal-awal dah. Apa yang Shikamaru nak buat tu semuanya hanyalah sia-sia je. Kau tak akan mampu untuk menyerang Eda. Dan memang betul, Shikamaru tak mampu langsung nak menyerang Eda menggunakan kunai dia. Dia seakan sedang bertarung dengan diri dia sendiri untuk memaksa diri dia menyerang Eda. Tapi malangnya badan Shikamaru seakan tak dengar pun apa yang otak Shikamaru nak buat. Dan dalam masa yang sama, Shikamaru dah tak mampu nak menahan Code dengan Eda lebih lama lagi menggunakan jutsu bayang dia. So sampailah satu masa Code pun terlepas dari teknik bayang Shikamaru disebabkan Shikamaru dah sampai limit. Dan Shikamaru sendiri cakap kalau dalam keadaan macam ni, Naruto dengan Sasuke pun tak akan mampu untuk berhadapan dengan kemampuan Eda. Sedangkan diorang berdua ni merupakan shinobi terkuat, tapi kalau berhadapan dengan satu kekuatan yang memang overpower gila lah untuk kekuatan Eda ni, memang diorang berdua tak boleh nak lawan dengan kemampuan Eda, melainkan Otsutsuki je, iaitu Boruto dan Kawaki. Buat masa sekarang, kemampuan Eda merupakan ancaman yang lebih berbahaya daripada ancaman Code. Lalu lepas je Code telah berjaya melepaskan diri dia, dia pun tak tunggu apalah. Dia terus memaksa Amado untuk mematikan limites kekuatan beliau, sampaikan Code dah mula mencederakan Amado. So disebabkan keadaan sekarang dah semakin getih dan susah nak dikawal, Shikamaru pun terus ditanya dekat Eda apa motif dia yang sebenar. Kenapa dia bekerjasama dengan Code? Adakah dia ada berdendam dengan Konoha juga? Lalu Eda pun balas, dia tak kisah pun kalau nak bagi tahu pasal perkara yang sebenar dekat orang, kenapa dia membantu Code ke apa semua tu. Dan Eda pun terus dia cakap tanpa segala silu, dia nak revealkan motif dia yang sebenar. Dia cakap dekat Shikamaru tujuan dia yang sebenar adalah disebabkan dia suka dekat Kawaki. Sudah dah jadi macam drama TV3 pula dekat sini. Dengan malu-malu kucingnya, lepas tu muka Eda pun dah start merah ke apa semua tu kan. Dia pun bagi tahulah perasaan dia yang sebenar terhadap Kawaki. Dan diorang pun terkejut lah. Takkanlah sebabkan ni je kau bersetuju untuk team up dengan Code semata kau sukakan Kawaki je. Benda ni macam remeh gila kot.
So disebabkan Shikamaru dah tahu motif sebenar Ida, dia pun terus tukar plan dan dia berhubung dengan Ino supaya tukar kata laluan pintu secepatnya mungkin dan pastikan Naruto dengan yang lain tak masuk dalam ni. Aku ada rancangan yang lain, kau kena percaya ke aku. Di hujung chapter kita dapat tengok Shikamaru telah pun menggunakan kebijakan dia untuk twistkan balik situasi dekat sana secepat yang mungkin, yang mana secara mengejut Shikamaru telah menawarkan dekat Ida untuk bekerjasama dengan Konoha. Sebagai ganti dia boleh berjumpa dan meluahkan perasaan dia yang sebenar terhadap Kawaki. Dan kau pun terkejutlah bila Shikamaru telah menawarkan perkara tersebut dekat Ida. Dan chapter 69 pun habis macam tu je. Jadi untuk dalam chapter kali ni memang banyak gila benda yang berlaku dan memang tak dinafikan Shikamaru merupakan MVP untuk dalam chapter kali ni, disebabkan dia cepat bertindak untuk berfikir strategi yang baru untuk mengubah sepenuhnya situasi yang sedang berlaku dekat sana. Jadi insyaAllah untuk dalam next video aku akan buat teori apa pula yang akan berlaku dalam manga Boruto chapter 70, dan aku akan borakkan lebih details lah dalam video tu isi-isi yang penting apa yang dah berlaku dalam chapter kali ni. Sebab ni aku hanya borakkan apa yang dah berlaku je, tak ada pun nak terlalu details ke apa tau. So apa-apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang yang keluar pada bulan hadapan. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan apa yang aku jelas. Dan kepada sesiapa yang nak order baju limited edition raya design Nami Kazumi Minato, design dan kualiti baju kali ni memang terbaik gila. Aku jamin korang pasti akan puas hati. Dan kalau korang pakai baju ni time raya, aku jamin korang auto handsome man. Korang auto kacak dan crush korang auto akan confess kat korang. So kalau korang berminat, korang boleh terus je order dekat Shopee Faiz di Studio ataupun korang WhatsApp je nombor WhatsApp Faiz di Studio. Link semua aku ada letak dalam description, ok? Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.